Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof dan juga rakan-rakan. Baik, kami daripada kumpulan 22 akan membentangkan, iaitu tajuk kami adalah My Name Syndrome Asperger daripada My Name Is Khan. Ini adalah review daripada filem yang telah kami tonton. Okey, baik, kita pergi terus kepada poin yang pertama, iaitu Syndrome Asperger. Okey, sindrom Asperger adalah satu penyakit yang mana penyakit ini adalah kepada kanak-kanak, mostly kepada kanak-kanak lelaki. Nama penyakitnya adalah sindrom Asperger. Nama filem yang kami tonton ataupun nama filem yang menerangkan tentang apa yang berlaku kepada pengidap sindrom Asperger adalah My Name Is Khan dan asal nama penyakit adalah Dr. Hans Asperger. Dr. Hans Asperger adalah satu doktor yang mana menskripsikan terlebih dahulu sindrom ini untuk sebagai satu sindrom yang mana sebahagian daripada penyakit iaitu daripada sindrom autisme. Kita pergi terus kepada simptom-simptom sindrom Asperger. Okey, simptom-simptom sindrom Asperger adalah tidak suka bersosial, tidak suka melakukan kontak mata orang yang sangat kelam kabut, tidak suka warna kuning dan bunyi nyaring. Ini ada pada dalam filem My Name Is Khan sendiri. Tetapi simptom-simptom ni akan sedikit berbeza dengan pesakit yang menghadapi simptom ini. Tidak pandai memahami jenaka, terlalu mengagumi sesuatu perkara atau benda. Okey, tidak mempunyai ekspresi wajah. Okey, terlalu mengagumi sesuatu perkara ini adalah mengagumi sesuatu perkara seperti batu. Kalau dalam My Name Is Khan, dia sangat kagum dengan batu, suka main dengan batu. That is tidak mempunyai ekspresi wajah, dia akan tegang je bila bercakap dengan orang, tak ada ekspresi wajah, gelak tak ada, nangis tak ada atau apa pun tak ada. Okey, baik, kita terus kepada rawatan bagi pesakit sindrom Asperger. Yang pertama adalah komunikasi dengan kemahiran sosial. Yang kedua adalah terapi tingkah laku kognitif, iaitu Cognitive Behaviour Therapy, CBT. Kita pakai CBT lah, lepas tu ubat. Okey, komunikasi dengan kemahiran sosial ini adalah tanggungjawab bagi pihak keluarga untuk membolehkan atau membantu beliau untuk berkomunikasi ataupun bersosial dengan orang awam. Terapi tingkah laku pula ini adalah bagi mengajarkan ataupun membimbing untuk bagi mengawal apa yang awal di dalam dirinya seperti kemarahan, kebimbangan, minat yang mendalam. Ubat. Okey, baiklah. Bagi ubat pula, ini bergantung kepada doktor untuk memberikan ubat tersebut. Antara ubat tersebut adalah diperlukan oleh pesakit sindrom Asperger ataupun tidak. Sekiranya tidak akan diberikan skripsi ubat. Assalamualaikum, saya Nofara Anis binti Jamaluddin, nombor matrik 279777, akan menerangkan soalan B. Bagaimana kehidupan adanya kecelaruan psikologi ini? Asperger Syndrome merupakan sejenis penyakit yang diakibatkan oleh gangguan saraf atau neurologi. Dalam kehidupan, pesakit ini tidak dapat mengawal tingkah laku dan emosi. Hidup dalam keadaan takut dengan perkara tertentu yang menyebabkan mereka hilang kawalan. Contoh, Mr. Khan tidak boleh mendengar bunyi bising dan melihat benda yang berwarna kuning. Kesan Asperger Syndrome terhadap diri. Pertama, sukar untuk berinteraksi. Contoh, Mr. Khan tergagap-gagap semasa bercakap dengan orang lain. Mr. Khan lebih banyak mendengar dan mengulangi benda yang sama. Kedua, sukar melakukan riak wajah. Contoh, semasa ibu Mr. Khan meninggal dunia, Mr. Khan tidak dapat menunjukkan riak wajah kesedihan ketika itu. Namun begitu, beliau bertindak mengasingkan diri dari orang lain. Kesan terhadap orang lain. Pertama, masyarakat berasa tidak selesa akan kehadiran pesakit ini. Mr. Khan ditertawakan oleh anggota polis kerana sikapnya yang terlalu jujur dan naif. Yang kedua, memudahkan urusan orang lain. Kerana pesakit ini mempunyai kelebihan cepat menghafal dan mengingati. Contoh, Mr. Khan boleh menghafal dan mengingati perkara yang rumit. Mr. Khan turut berupaya membaiki peralatan mesin yang rosak. Faktor yang menyebabkan berlaku kecelaruan psikologi. Dalam watak filem tersebut adalah faktor masalah kehamilan dan kelahiran anak. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang lebih tua akan berisiko menghidap Asperger Syndrome. Faktor jantina, kerana golongan lelaki lebih cenderung untuk memiliki sindrom Asperger ini berbanding golongan wanita. Assalamualaikum dan hai semua.
Nama saya Siti Nur Adawiyah Kamarina binti Muhammad Nazaimi, nombor matrik 281326. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang teori psikologi yang berkaitan dengan sindrom Asperger berdasarkan filem yang telah kami tonton, iaitu My Name is Han. Teori psikologi pertama yang berkaitan dengan sindrom Asperger ialah teori minda ataupun theory of mind. Mengikut theory of mind ini, seseorang individu yang berada di bawah gangguan spektrum autism mempunyai kurang kemampuan untuk bersikap empati, ataupun dalam teori ini dipanggil sebagai mind blindness. Mind blindness ini berlaku apabila seseorang individu itu tidak boleh meletakkan dirinya di tempat orang lain. Individu yang menghidap sindrom Asperger ini mempunyai gangguan untuk menyelesaikan masalah, untuk mengawal kawalan impuls, dan juga mereka mempunyai kesukaran untuk berdiri ataupun berjalan dengan betul untuk mengimbangi badan mereka. Sebagai contohnya, berdasarkan daripada filem My Name is Han tersebut, Rizwan Han, iaitu penghidap sindrom Asperger itu, mengalami mind blindness kerana beliau tidak boleh berempati dengan ibunya yang sedang menangis kerana merindukan adik beliau. Beliau hanya memujuk ibunya apabila ibunya menyuruh Rizwan untuk memeluk ibunya. Teori kedua yang berkaitan dengan psikologi berdasarkan filem My Name is Han ialah teori berempati sistematik. Menurut teori empati sistematik ini adalah untuk melihat bagaimana faktor bukan sosial, iaitu penyusunan sistematik ini melihat kemampuan seseorang individu yang menghidapi sindrom Asperger itu, sama ada mereka mampu atau tidak untuk melakukan perkara yang mengikut peraturan. Terdapat beberapa contoh penyusunan sistematik seperti sistem mekanikal, sistem motor dan juga sistem sosial. Rizwan Han mempunyai kemahiran penyusunan sistematik sistem mekanikal. Rizwan Han mempunyai kelebihan untuk membaiki peralatan yang rosak seperti radio, televisyen, dan beliau juga mempunyai kemahiran yang tinggi dalam membaiki kereta. Yang terakhir sekali, teori psikologi yang berkaitan dengan sindrom Asperger ialah teori otak lelaki ekstrim. Teori ini menunjukkan bahawa bagaimana seseorang lelaki itu lebih mudah untuk berada di bawah gangguan spektrum autism berbanding dengan perempuan. Kaum perempuan lebih mempunyai kadar empati yang tinggi daripada kaum lelaki, manakala kaum lelaki mempunyai kadar penyusunan sistematik yang lebih tinggi berbanding dengan kaum perempuan. Hidap sindrom Asperger, mereka mempunyai otak lelaki ekstrim jenis S, di mana individu lelaki tersebut mempunyai penyusunan sistematik yang tinggi, namun mereka mempunyai kesukaran untuk berempati dengan orang lain. Jenis-jenis personaliti watak utama iaitu Rizwan Han dalam filem My Name is Han. Personaliti yang pertama ialah personaliti dari aspek trait individu. Trait individu merupakan perkara yang mempunyai keunikan dalam diri seseorang individu. Sebagai contoh, dalam filem My Name is Han, Rizwan Han mempunyai personaliti yang unik, iaitu personaliti yang aneh. Hal ini dikatakan demikian kerana Rizwan mempunyai penyakit yang dikenali sebagai Asperger syndrome. Terdapat juga sikap aneh dalam diri Rizwan, antaranya ialah tidak menatap mata seseorang apabila berbicara, suka meniru suara-suara orang lain, serta berasa takut terhadap warna kuning dan kebisingan. Personaliti yang seterusnya ialah personaliti dari aspek superego. Superego merupakan seseorang manusia yang mempunyai personaliti yang lebih menyerupai jiwa nurani seseorang. Contohnya, dalam filem My Name is Han, Rizwan Han mempunyai peneguhan moral dalam jiwa nuraninya. Hal ini dikatakan demikian kerana Rizwan Han sentiasa mengingati pesanan yang telah disampaikan oleh ibunya semasa Rizwan masih kecil. Antara pesanan tersebut ialah terdapat dua golongan sahaja dalam dunia ini, iaitu golongan yang baik dan golongan yang jahat. Oleh itu, Rizwan Han memilih untuk menjadi orang yang baik yang sentiasa dikagumi oleh orang ramai dengan sentiasa mempunyai personaliti dari aspek superego.
Personality yang terakhir ialah personality dari aspek trait cardinal. Trait cardinal merupakan trait yang mempengaruhi kehidupan seseorang individu yang boleh dikesan melalui tingkah laku mereka. Contohnya, dalam filem My Name is Khan, Rizwan Khan mempunyai trait kejujuran, terutamanya dalam membantu pekerjaan adiknya Zakir dengan sentiasa bersikap jujur dalam mempromosikan produk kecantikan. Tambahan pula, Rizwan Khan juga sentiasa mencuba untuk mengingati khasiat produk kecantikan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasina binti Nazar Muhammad. Saya akan menerangkan tentang pembelajaran yang berlaku dalam yang peroleh daripada filem ini. Pembelajaran yang kami dapat adalah pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif ini asaskan oleh Jean Piaget. Antara bukti-bukti kenapa kami mengambil kami percaya bahawa pembelajaran kognitif dapat dipelajari adalah, yang pertama adalah Shah Rukh Khan menghadapi sindrom Asperger, di mana dia menghadapi ketakutan untuk bergaul dengan orang ramai. Yang keduanya, dia mempunyai masalah untuk bereaksi mengikut sesuatu. Perkara ini dibuktikan dengan yang pertamanya, dia cuma mahu berada di samping ibunya ataupun ahli keluarga yang terdekat yang benar-benar memahaminya. Perkara ini dapat dikaitkan dengan 5 fasa dalam pembelajaran kognitif yang diasaskan oleh Jean Piaget. Yang pertamanya adalah skema, di mana kemahiran asas ataupun kemahiran secara semula jadi. Walaupun Shah Rukh Khan menghadapi sindrom, tapi dia bukannya seorang yang kurang bijak. Yang kedua adalah asimilasi, penyelesaian antara objek yang baru diperolehi dengan skema yang sedia ada. Adik ipar Shah Rukh Khan memberikan sebuah kamera untuk Shah Rukh Khan menghilangkan rasa gusar, rasa takut untuk menghadapi dengan orang. Yang ketiga adalah akomodasi, di mana tidak bergantung kepada sesuatu objek itu, berinteraksi dengan orang lain. Seperti mana dengan Georgia, walau wanita yang dia tidak dikenali, seorang wanita Iraq yang menetap di Amerika Syarikat. Seterusnya adalah adaptasi. Dia senang adaptasi dengan perkara yang sekeliling, ataupun senang untuk memahami suatu perkara. Seperti mana ketika Kajol mengatakan rasa marahnya. Perkara ini dapat dirawat dengan pendekatan CBT, di mana pendekatan CBT ni kita percaya bahawa setiap masalah adalah berpunca daripada pemikiran seseorang. Asperger ni bukan suatu penyakit yang tidak dapat disembuh. Dia boleh disembuh dengan rawatan yang berkala. Pendekatan CBT ni kita guna untuk, yang pertamanya, untuk dia memahami orang ramai. Maksudnya dia cuba untuk berinteraksi dengan orang, kita bagi dia berinteraksi dengan orang. Yang kedua adalah reaksi wajah. Kita boleh menunjukkan reaksi wajah yang berbeza untuk dia beradaptasi dengan perkara tersebut. Assalamualaikum, nama saya Nur Hafni binti Abdul Nasir, nombor metrik 281202. Saya akan membentangkan tentang jenis-jenis motivasi beserta contoh yang terdapat dalam filem My Name is Khan. Motivasi yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi ini bermaksud desakan yang berpunca dari dalam diri yang didorong oleh rasa ingin mencapai kepuasan diri dan tanggungjawab untuk capai matlamat. Faktor terjadinya motivasi ini disebabkan oleh faktor dalaman seperti mencapai kepuasan kerja, pencapaian kerja, kemajuan dan juga tingkat hidup. Contoh, dalam filem My Name is Khan ini kita dapat lihat watak utama iaitu Rizwan Khan ataupun Khan mengambil pesanan yang diucapkan oleh ibunya sebelum ibunya meninggal dunia, iaitu kamu terus mengejar kebahagiaan kamu sendiri, kata ibunya. Dari kata-kata ibu dia tu, dia dapat meneruskan hidup untuk terus berjaya dengan mengharungi segala cabaran sehingga dia berjaya akhirnya. Motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yang bermaksud motivasi yang berpunca dari luar dan tujuannya dicapai dengan adanya ganjaran ataupun intensif. Motivasi yang kedua ini dikatakan kurang memuaskan. Faktor yang melibatkan perhubungan dengan persekitaran kerja, imbuhan, infrastruktur dan sebagainya. Contohnya, kita dapat lihat dalam filem ini, Mandira, isteri Han, menyuruh Han tinggalkan dia. Lalu Han bertanya, bagaimana kalau dia hendak bertemu semula? Mandira jawab, kalau kamu pergi berjumpa dengan presiden dan menyatakan Samir, anak mereka, bukanlah anak seorang pengganas, tetapi dia adalah Han, bukannya pengganas. Lalu Han pergi meninggalkan Mandira untuk berjumpa dengan presiden tersebut.
sebab kata-kata mandira itu merupakan motivasi dari luar dan pertemuan mereka di akhirnya itu adalah merupakan satu ganjaran. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.